Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini, 24 hari bulan 11, yang mana ini merupakan Jumaat yang kedua, siri yang kedua. Kita akan membaca salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada beberapa lagi para sahabat Nabi SAW. Pada minggu lepas, kita telah membaca beberapa bentuk, beberapa lafaz salawat yang telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW kepada beberapa sahabat. Antara sahabat Nabi yang meriwayatkan, yang merekodkan hadis tentang salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah daripada sahabat yang dinamakan dengan Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Yang mana riwayat Ka'ab bin Ujrah ini merupakan riwayat yang paling sahih sekali. Diriwayatkan oleh ramai para ulama hadis, yang mana lafaz selawat tersebut kita selalu membacanya ketika mana di dalam salat, tahiyat awal, tahiyat akhir. Selawat itu dinamakan dengan salawat Ibrahimiyah. Okey, selawat yang datangnya daripada Ka'ab, kita tengok kembali nota yang telah pun kita edarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan salawat yang kita baca pada minggu lepas. Kita tengok okey, daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu ada berapa lafaz? Ada berapa lafaz daripada Ka'ab bin Ujrah? Ada 2, 3 dan 4 lafaz yang telah pun kita sama-sama baca pada hari yang pada minggu yang sebelumnya. Okey, manakala yang kedua kita telah membaca lafaz selawat yang diriwayatkan oleh sahabat yang namanya adalah Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Riwayat yang kedua ini ia mempunyai 3 lafaz. Ada 3 lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita juga sempat membaca lafaz salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sumber periwayatan hadis itu dari Ibnu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Yang mana daripada Ibnu Mas'ud ini kita menemukan ada 2 lafaz. Dan kita juga telah masuk kepada Abu Uqbah. Kita dah sebelum masuk, kita dah masuk dah Abu Uqbah. Riwayat Abu Uqbah bin Amr, Abu Mas'ud Uqbah. Minggu lepas kita dah masuk ke belum? Belum, Ustaz. Belum, kita baru sampai yang ketiga ya. Mas'ud. Okey. Jazakillahu khair. Okey. Kita mulakan bacaan salawat ke atas Nabi SAW daripada sumber periwayatan hadis itu
dari sahabat yang bernama Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu. Seperti yang saya janjikan, insya-Allah, dan setiap pengisian ini kita akan setiap minggu kita akan dapat semakin kita belajar, kita akan dapat semakin maklumat yang lebih mendalam, antaranya tentang biografi ringkas sahabat yang kita ambil, yang kita rujuk hadis yang diriwayatkan. Baik, Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata ni maknanya dia ceritalah kembali ya bagaimana dia mendengar lafaz selawat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, beliau mengatakan telah datang seorang lelaki, aqbala rajulun hatta jalasa baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okey, telah datang seorang lelaki, kemudian lelaki itu dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia duduk berhampiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu indahu. Kata Abu Mas'ud Uqbah, kami, maksud disebut kami itu maksudnya dia kata ramai di kalangan para sahabat ketika itu ada juga ada juga pada masa itu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian lelaki itu dia bertanya, faqala, lelaki itu bertanya, ya Rasulullah, amma assalamu alayka faqad arafnahu. Okey, lelaki itu bertanya, wahai Rasulullah, ucapan salam ke atas engkau telah kami ketahui. Maknanya para sahabat lelaki itu kata, kalau nak mengucapkan ucapan salam, nak baca lafaz salam tu kami dah tahu. Okay. Tetapi bagaimanakah kami nak bersolawat ke atas kamu apabila kami berselawat kepada kamu di dalam solat kami? So dia tanya soalan, dia kata, fa kaifa nusalli alayka idza nahnu sallaina alayka fi salatina sallallahu alayka. Okey, sekejap ya tuan-puan ya. Saya nak share dekat FB ni. Okey. Okey. Dia maksudnya lelaki tu yang bertanya soalan tu, dia nak tanya soalan, kalau nak berselawat dalam solat, macam mana kami nak baca selawat tu? Lafaznya macam mana? Okey, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, apakah tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Abu Uqbah, fasamata hatta ahbabna anna ar-rajula lam yas'alhu summa qala. Okey, kata Abu Uqbah, kami dapati, kejap saya nak gunakan spotlight. Ya. Okey, dia kata kami dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak jawab soalan tu secara terus. So Nabi diam sekejap. Nabi diam. Lepas tu para sahabat ni mereka berasa macam bersalah. Kan, mereka kata sehingga kami berfikir lebih baik sekiranya lelaki tersebut tidak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya para sahabat ni mereka sangat prihatin, mereka sangat mengambil berat, mereka sangat kasihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak nak menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu mereka rasa macam kalau lelaki tu dia tak tanya kan lebih baik. Soalannya seperti itu. Tetapi lelaki itu dia bukan bertanya soalan yang luar daripada soalan yang tidak bererti apa-apa, tapi soalan ni penting, iaitu berkenaan dengan ucapan lafaz selawatnya. Okay. Setelah itu
Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab soalan lelaki itu. Okey, Nabi kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza antum sallaitum alayya faqulu." Okey. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berselawat kepadaku, saya minta tuan-tuan tak okey, sebetulnya apabila kamu berselawat kepadaku, maksudnya kalau kamu nak baca selawat, nak ucapkan selawat kepadaku, maka katakanlah. Maknanya Nabi kata, kalian semua ucapkanlah. Okey, nak ucap macam mana? Okey, mari kita baca sama-sama bagi lafaz selawat yang pertama yang Nabi ajar kepada para sahabat ketika itu, hasil daripada pertanyaan seorang lelaki. Okay. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Okay. Apa artinya? Okay. Ya Allah, berilah salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi itu seorang yang ummi. Al-ummi maksudnya tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Okay, insya-Allah nanti kita akan lalui satu sesi membincangkan tentang bagaimanakah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang ummi. Insya-Allah kita akan bincangkan. Okay. Kemudian berilah salawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Selawat yang kami nak minta, ya Allah engkau sampaikanlah selawat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, doakan Nabi itu dengan selawat itu sebagaimana engkau telah memberi selawat ke atas Nabi Ibrahim dan ke atas keluarga Ibrahim. Okay. Kemudian kita sebut lagi. Ini Nabi SAW ajar. Dan berkatilah, berilah keberkatan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan Nabi yang ummi, dan ke atas keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberkati ke atas keluarga Nabi Ibrahim, ke atas Nabi Ibrahim dan ke atas keluarga Nabi Ibrahim. Okay, penutup dia, Nabi menyuruh para sahabat supaya memuji Allah, membesarkan Allah dengan mengatakan, sesungguhnya engkau ya Allah maha terpuji, iaitu Hamidun, Majidun, lagi maha mulia. InsyaAllah nanti kita akan terangkan apakah yang diertikan Allah itu Majid, apakah yang diertikan Allah itu Hamid. Ini adalah hadis riwayat Ibnu Hibban. Baik, dalam nota ini, kalau dekat terjemahannya, kalau saya tak tulis perkataan Nabi sebelum kalimah Muhammad, tuan-tuan boleh tambahlah. Ya, contohnya ke atas Muhammad ni maksudnya kita sebut ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita tahu lafaz selawat yang Nabi ajar ia merupakan doa. Nanti insya-Allah
sekejap lagi saya akan terangkan ucapan salawat tu, kenapa kita kata berilah salawat ataupun sampaikanlah salawat. Okey. Untuk maklumat lebih awal, kalau kita ucapkan salawat ni sebenarnya kita doakan Nabi. Kita salawat ni dia konteks kita mendoakan Nabi. Doa apa? Doa bentuk apa? Apa maksud berilah salawat ni? Nanti sekejap lagi saya akan terangkan. Apa maksud berilah salawat? Okey, nanti saya akan terangkan. Baik. Lafaz yang kedua, mari kita baca lafaz yang kedua. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. وبارك على محمد نبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Okay, ini lafaz yang kedua. Okay. Lafaz yang kedua ni dia macam sama je macam lafaz yang pertama. Cuma apa bezanya? Ada sedikit perbezaan. InsyaAllah nanti saya akan bagi nota yang khusus, nota lain untuk melihat perbezaan antara satu lafaz kepada satu lafaz yang lain. Okey. Jadi makna dia seperti mana yang telah pun kita bacakan pada rangkaian yang pertama. Kita boleh bacalah dia lafaz dia ni dan sudut makna. Kalau kita baca terjemahan, sebenarnya kita dah salawat juga kepada Nabi. Cuma yang ini kita baca lafaz salawat dalam bahasa Arab. Kalau yang ini kita baca lafaz salawat dalam bahasa Melayu. Salawat jugalah. Okey, cuma dalam solat kena baca yang bahasa Arab lah. Okey. Jadi kita jimatkan waktu kita, kita teruskan dengan melihat siapakah di antara ulama hadis yang meriwayatkan dua lafaz selawat yang datangnya daripada Abu Uqbah Mas'ud radhiyallahu Abu Uqbah. Apa nama dia tadi tu? Saya lupa dah. Abu Uqbah Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu. Okey. Kedua-dua lafaz ini ia diriwayatkan oleh ramai ulama hadis, ya, ramai ulama hadis. Antaranya adalah Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya, An-Nasa'i, walaupun saya tulis AL tapi bunyinya adalah An-Nasa'i, ya. An-Nasa'i dalam kitabnya Sunan, kitab Sunannya, dan Ahmad, maknanya Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab hadis dia terkenal namanya adalah Musnad, Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, huruf kha dengan zai, Khuzaimah, dalam kitab sahihnya. Okey. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, bukan ta, bukan huruf ta tapi huruf ta, Tabrani, Rani dalam Mu'jam Kabir. Ibnu Hibban, Ibnu Hibban. Kemudian Daruqutni, huruf qaf, ya, Daruqutni. Okay. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Hakim, juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunanul Al-Kubra. Okay. Kenapa saya perlu ambil masa menerangkan sumber hadis ini? Adalah untuk mengukuhkan
Sebab ini adalah hadis, maka kita perlu membuktikan ia benar-benar hadis yang benar-benar datangnya daripada Nabi SAW. Sebab hadis Nabi ni kita tak boleh sampaikan, kita tak boleh ambil, kita tak boleh nak copy paste kalau kita tak pasti ia hadis ke, ia bukan hadis ke. Sebab itu kita kena hati-hati apabila kita nak sebut apa sahaja perkara yang dikaitkan dengan Rasul. Kita kena pastikan, bukan kena pastikan, wajib kita kena pastikan betul ke Nabi kata, betul ke Nabi buat, betul ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena pertahankan, kena jaga elok. Baik. Kemudian habislah kita 2 lafaz tadi. Kita masuk kepada sahabat yang kelima daripada 6 sahabat, iaitu daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Okay. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, "Qulna ya Rasulullah." Maksudnya Abu Mas'ud ni dia cerita kepada kita, kami para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, hadzat taslimu." Dia kata hadzat taslim. Dia kata ini adalah ucapan salam. Maksudnya para sahabat kata ucapan salam ni kami dah tahu. Okey. Fa kaifa nusalli alaika? Tetapi bagaimana caranya kami nak berselawat kepada engkau? Para sahabat bertanya, macam mana nak berselawat kepada engkau ya Rasulullah? Okay. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, qulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, katakanlah, ucapkanlah. Okey, ucapkanlah. Okey, tuan-tuan, kenapa kita tulis dalam poster, kita letakkan dalam poster bacaan salawat Nabi dari 6 sahabat. Tuan-tuan tahu ya kenapa 6 sahabat tu? 6 sahabat itu bukan membawa maksud salawat itu sahabat yang reka, bukan sahabat itu yang selawat yang para sahabat itu buat, tetapi 6 sahabat itu membawa maksud salawat yang diajarkan oleh Nabi kepada melalui periwayatan, melalui apa yang ditanyakan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lafaz yang pertama, ikut saya baca lafaznya, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. Dekat lafaz selawat ni dia tak ada letak di hujungnya untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok memuji tak disebut tentang Allah itu Hamid, Allah itu Majid. Baik. Mari kita tengok terjemahan hadisnya. Okey, ya Allah, berilah salawat ke atas Muhammad yang merupakan hamba-Mu dan Rasul-Mu. Dalam lafaz salawat ni dia tak sebut untuk keluarga Nabi. Okey, dia cuma sebut untuk Nabi, yang Nabi itu merupakan hamba-Mu dan juga Rasul-Mu. Sebagaimana engkau telah bersalawat ke atas Ibrahim. Disebut nama Nabi Ibrahim je. Dia tak sebut nama untuk keluarga Ibrahim. Dan berkatilah, berilah keberkatan ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad. Dekat sini ada pula untuk keluarga Nabi SAW. Apa maksud memberi berkat? InsyaAllah nanti kita akan berikan nota yang khusus tentang berkat.
sebagaimana engkau telah memberkati ke atas Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. So ni lafaz yang pertama. So kita juga boleh baca. Kalau kita tidak cuba untuk membaca lafaz ini, mungkin kita pun agak janggal untuk mendengar lafaz seperti ini. Jadi apabila kita lalui hari Jumaat untuk banyakkan selawat, kita bacalah lafaz-lafaz yang telah pun kita pelajari sebelum ini. Kita dapat pahala ikut sunnah Nabi SAW. Baik, kita teruskan dengan lafaz yang kedua. Okay. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Ya Allah, berilah salawat ke atas Muhammad, hamba-Mu dan Rasul-Mu, sebagaimana Engkau telah bersalawat ke atas keluarga Ibrahim. Dekat sini dia tak sebut nama Nabi Ibrahim, dia sebut ke atas keluarga Ibrahim. Kenapa pula tak sebut nama Nabi Ibrahim? Selama ni kita jumpa semua ada nama Nabi Ibrahim, betul? Tapi dekat sini terus kepada siapa? Ke atas keluarga Ibrahim. Sebenarnya kalau sebut ke atas keluarga Ibrahim, ia juga sebenarnya merujuk kepada Nabi Ibrahim. Cuma bedanya lafaz kedua, dia tak sebut nama untuk Nabi Ibrahim secara khusus, terus kepada keluarganya. Dan berkatilah ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberkati ke atas Ibrahim. Dekat sini tak ada pula keluarga Ibrahim. Kalau yang dekat atas tu ada berkat dekat keluarga Ibrahim. Inilah perbezaan lafaz yang juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua kita boleh baca. Yang penting hadis riwayat Bukhari. Kita pun tak bimbang nak amalkan selawat, betul tak? Betul ke selawat ni kan? Jadi kita dah belajar. Jadi kita dah tak hati kita kalau kita nak buat pahala lafazkan selawat dan dapat ganjaran ni, kita dah tak perlu bimbang sebab ia datangnya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian kita pergi kepada lafaz yang ketiga. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kejap puan ya. Boleh saya sedikit waktu sekejap. Okey. Boleh saya teruskan ya? Boleh dengar tak suara? Dengar, Ustaz. Okey, kita teruskan ya. Okey. Ya Allah, berilah salawat ke atas Muhammad yang merupakan hamba-Mu dan juga Rasul-Mu sebagaimana Engkau telah bersalawat ke atas Nabi Ibrahim, dan berkatilah ke atas Muhammad dan diatkan ke atas keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkati ke atas Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Hadis riwayat Ahmad. Okey, ada lafaz yang keempat. Maksudnya yang ada
lafaz yang satu lagi, bukan sekadar 3 lafaz, tapi ada 4. Sekejap. Okey, kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Jadi kita boleh baca terjemahan lah. Kalau baca terjemahan sekali, dia dapat juga pahala seperti kita bersolawat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Okey, lafaz yang keempat ni, kita lihat lagi satu lagi lafaz. Kat mana pula beza-beza? Dia sampai 5 lafaz ni. Nampak macam sama. Sebenarnya ada perbezaannya. Okey, nanti saya akan tunjukkan. Siri akan datang, kita akan tunjukkan perbezaan. Siri akan datang, kita akan terangkan lagi kenapa sebut nama Nabi Ibrahim, keluarga Ibrahim. Siri akan datang, kita kupas lagi. InsyaAllah, sebab dia kita ambil sampai kita faham betul-betul. Baru kita akan amalkan selawat ini. Kita tidak lagi akan baca secara beramai-ramai lah. So kita cuma akan bagi satu masa, kita amallah secara bersendirian. Baik, kita baca yang kelima. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Okey, ni boleh baca terjemahan dia. Okey, so kalau kita lihat ada 5 lafaz ini diriwayatkan oleh ramai juga ulama hadis lah. So kita boleh tengok dekat lepas terjemahan hadis tu dalam kurungan kita ada letakkan hadis riwayat siapa? An-Nasa'i. Kalau lafaz yang keempat Ibnu Majah. Begitu juga lafaz yang ketiga, lafaz yang kedua, lafaz yang pertama. Baik, kita terus pergi kepada lafaz salawat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, Abu Hurairah ni dia berkata, kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Macam mana kami nak berselawat ke atas engkau? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu, kamu ucapkanlah. Ada berapa lafaz? Ada satu sahaja lafaz yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sedangkan kita tahu Abu Hurairah ni sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Tapi kenapa dalam bab selawat ni hanya satu? Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Maka apa yang Nabi ajar? Mari kita baca lafaz selawat yang terakhir ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta. Nampak tak? Digabung sekali. كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Dia kata, ya Allah, berilah salawat ke atas Nabi Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad. Dan berkatilah ke atas Nabi Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberikan salawat dan keberkahan ke atas Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji, hamidun, majidun, lagi maha mulia. Hadis riwayat Al-Tahawi dan juga Al-Imamu An-Nasa'i.
Baik, tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Okey, setakat jam 9:06 ini, alhamdulillah kita boleh kata dalam lebih kurang dalam dah dekat 35 minit kita dah pun selesai membaca mendoakan Nabi SAW melalui ucapan salawat melalui jalur periwayatan sumber hadis ini daripada 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, siapa sahabat itu? Kita ulang kembali, sahabat yang kita mulakan baca lafaz salawat tadi adalah daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah daripada periwayatan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan yang keenam adalah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey. Untuk yang siri akan datang, iaitu pada minggu depan, kita akan mulakan terus apabila kita mulakan sesi pengajian kita akan terus membaca ke semua lafaz salawat yang datangnya daripada 6 sahabat tu. So kita akan baca daripada mula, daripada sahabat pertama tu sampai habis. Kita akan baca lah mengikut, kalau ada 2 lafaz, 2 lafaz. Kalau ada 3 lafaz, 3 lafaz. Kalau ada 6, kita baca 6 lafaz. Itu untuk perjalanan siri yang berikutnya. Lepas kita habis membaca lafaz selawat itu, baru kita masuk kepada perbincangan yang lebih mendalam, siapakah yang dimaksudkan keluarga Nabi Muhammad, Ahlul Bait itu siapa? Nanti saya akan terangkan. Kita akan bagikan nota yang khusus untuk itu. Kemudian kita akan bincangkan siapa keluarga Nabi Ibrahim tu. Kenapa sebut nama Nabi Ibrahim? Maknanya ke-6 lafaz selawat ni semua kita jumpa ada Nabi Ibrahim, betul tak? Inilah dipanggil selawat Ibrahimiyah. Ada sebut nama Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim. Kenapa? Selama ini mungkin kita belajar daripada kecil kita belajar, betul tak? Masuk mahad ke, dekat sekolah agama ke, fardu ain ke. Tapi pernah tak kita diberitahu kenapa nak selitkan nama Nabi Ibrahim? Kenapa nak masukkan sekali dengan keluarga Ibrahim? Siapa tu keluarga Nabi Muhammad? Jadi saya dan kita sama-sama mengambil tindakan untuk kita amal sesuatu, buat ibadah, dia buat dalam keadaan kita faham. Jangan ikut-ikut orang. Kalau kita buat dalam keadaan faham, dia dapat menambahkan kualiti ibadah kita. Kita faham tu dia lain sekadar kalau kita hafal. Jadi kita sasarkan hari Jumaat ni, kalau bagi saya lah, saya cuba untuk jadikan hari Jumaat untuk saya mendalami. Okey, saya tengah cari waktu untuk selitkan juga kita baca kitab Riyadhus Salihin. Tapi kita tinggal bimbang. Lafaz selawat ni memang ada salah satu bab dalam kitab Riyadhus Salihin. Nanti saya akan tunjukkan bab nombor berapa. Jadi secara tak langsung kita juga belajar kitab Riyadhus Salihin. Baik. Setakat ni tuan-tuan dan puan-puan jelas ataupun tuan-tuan dan puan-puan faham kenapa kita kata bacaan salawat Nabi SAW dari 6 sahabat. Jelas? Boleh faham tak? Maksudnya, moga-moga faham. Maksudnya jalur periwayatan tu daripada 6 sahabat.
Ya, maksudnya sahabat itulah yang menyampaikan kepada kita apa yang mereka ketahui daripada Nabi SAW. Ni pagi maksudnya kita belajar dari hadis lah sebenarnya. Bahasa mudahnya kita amalkan salawat yang dalam hadis. Kalau sebut dalam hadis, tentulah dari Nabi SAW, hadis yang sahih lah, hadis yang diterima. Tetapi kita takkan boleh takkan ada wujudnya hadis itu kalau tak ada perawi yang meriwayatkan hadis itu. Maka orang yang paling dekat dengan Nabi SAW adalah para sahabat Nabi SAW. Supaya kita ni kalau buat amal, kita ni tuan-tuan, kita buat amal ya, kita bukan lagi nak bincang tentang sah ke tak sah ke. Macam umur macam kita ni kan, saya yakin ramai di kalangan kita ni semua dah mungkin dah 40-an ke atas lah kan, contoh kan. Maka kita ni, kita kena fikir, aku buat amal ni Allah terima ke Allah tak terima. Kita kena fikir macam tu. Jadi untuk pastikan amal kita ini Allah terima, zikir kita Allah terima, selawat kita, ibadah salawat kita Allah terima, maka kita tak boleh membuat satu ibadah, satu amal yang tanpa ada sandaran. Jangan ikut-ikut orang. Kita kena tahu, selawat aku amal ni ada tak Nabi ajar? Sepatutnya kita kena macam tu. Sebab kita nak pahala yang banyak. Kita nak amal itu Allah terima. Sebab yang terima tu Allah. Allah yang akan bagi ganjaran. Tetapi bayangkan, yang Allah ajar kepada Nabi, kita tak nak usaha amalkan. Adakah Allah Ta'ala suka dengan tindakan kita tu? Kita kena faham begitu. Sebab tu apabila kita buat satu amal, kita kena fikir Allah, kita kena fikir Allah terima ke tak terima. Jadi kalau nak pastikan Allah terima, maka pastikan ianya itu benar-benar yang Allah suka, yang Allah kehendaki. Sebab itu kita cuba untuk fokuskan hari Jumaat, kita nak mendalami tentang selawat. Sebab ramai kita tahu, banyak kita dengar, banyak kita belajar. Selawat ni bagus. Macam-macam kita dengar kan. InsyaAllah tentang kelebihan selawat tu, nanti kita akan sampai. Semua note tu dah ada dah. Cuma saya nak tambah baik saja lagi. Supaya kita dapat penuhi masa kita, umur kita dengan kita buat ibadat zikir, antaranya adalah melafazkan salawat dan salam, kata Nabi SAW. Baik. Ada apa-apa persoalan, pertanyaan? Nampak selawat ni macam ada tak dalam banyak-banyak selawat tu yang memang tuan-tuan selalu baca? Yang kita selalu baca dalam sembahyang tu adalah kan. Tapi yang lain-lain saya sebenarnya setakat ni lah, saya dapati tak banyak lafaz selawat yang seperti ini dihebahkan. Apa pun? Okey, kalau nak baca yang pendek boleh. Boleh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Boleh. Kalau tidak baca yang pendek, boleh. Tapi kita nak doakan Nabi ni. Okey, ingat. Ganjaran ya. Ganjaran pahala. Ia bergantung kepada, dia akan mengikut kepada kesesuaian amal kita. So, kalau kita boleh baca seperti mana Nabi ajar dan dapat pahala ikut Nabi SAW. Betul tak? Baca panjang sikit, dapatlah pahalanya lebih daripada baca pendek. InsyaAllah. Kita akan terangkan siri by siri setiap Jumaat. Syarat tuan-tuan boleh ikutilah, kalau terlepas, ikuti secara yang dalam bentuk rakaman, insyaAllah. Baik, ada persoalan apa-apa lagi?
sebelum saya nak terangkan sedikit lagi maklumat tentang selawat ni, ada Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak. Ustaz, okey, selawat panjang, okeylah Fadilat dia memang Allah janjikan lebih lah kan. Tapi sebab kekekalan masa, kita hanya mampu lakukan untuk perbanyakkan solat yang pendek tu je kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tu kan. Tapi bila selawat Ibrahimiyah tu kita dapat dalam 10 sehari ataupun tak banyak lah berbanding dengan solat pendek tu Ustaz. So kita nak kerja mana sekarang ni Ustaz? Yang panjang ke yang pendek Ustaz? Kalau yang pendek tu banyak lah kita dapat, tapi yang panjang tu tak banyak mana dah kita boleh buat kan Ustaz kan. Tapi sebenarnya kualiti tu yang mana yang panjang sepatutnya, tapi kemampuan kita tu lah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dari sudut amal ibadah, kalau kita merujuk dalam surah Al-Mulk contohnya kan, dia amal ibadah ni Allah akan beri ganjaran merujuk kepada dua, sama ada dari sudut kualiti dan juga dari sudut kuantiti. Okey. Yang paling asas sekali, Allah melihat kepada kualiti sesuatu amal. Sebab itu memang ada banyak di dalam Al-Quran disebutkan untuk melihat siapakah amal yang terbaik, ahsanu amala. Ada 2-3 tempat tak silap saya sebut ahsanu amala, ahsanu amala, ahsanu amala, amal yang terbaik. So kalau yang terbaik maknanya kena kayu ukur terbaik. Kalau Nabi baca panjang, panjanglah. Kalau pendek, pendeklah. Begitu. Okey. Namun begitu, kalau kita tak nak baca panjang tapi kita nak dapat pahala pada banyak, dia banyak ni tentulah macam kita belajar kan, satu selawat 10 kali Allah berselawat. Jadi kalau kita baca yang panjang, kita tak dapat kejar 10 sebab waktu kita. Okey, boleh juga dibaca secara pendek berulang-ulang kali. Bagaimana Allah memberikan ganjaran pahala, wallahu taala a'lam. Tapi kita jangan sampai ialah kita ni jangan berkira waktulah sebenarnya kan. Seboleh-bolehnya kita cuba baca yang panjang dulu, panjang. Lepas tu kita cuba banyakkan juga yang kalau tak sempat bacalah yang pendek. Dia sebenarnya urusan ibadat ni tak apa. Allah boleh beri kita ruang untuk kita amalkan. Sebab kalau dalam salat kita dah baca panjang, kita tak apalah. Kalau hari biasa tu kita boleh baca pendek. Tapi kalau pendek pastikan ada ucapan salawat tu lah. Contoh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Boleh tak? Dua-dua itu dibolehkan dalam kita beramal. Tak jadi tidak ada larangan pada membaca banyak. Sebab dia bab zikir ni memang digalakkan banyak. Namun begitu, kualiti itu lebih penting. Faham itu, apa yang dia baca itu lebih penting daripada dia membaca dalam keadaan dia tidak faham. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Kalau saya tanya soalan pada tuan-tuan perempuan, belum kita tangguhkan, apa makna solawat ni sebenarnya? Apa makna salawat? Okey. Apa makna salawat? Doa. Okey, Doa. doa. Okey, doa. Doa untuk siapa? Doa ialah doa untuk siapa? Kita mendoakan siapa? Nabi. Nabi dan keluarga. Okay, kita mendoakan Nabi SAW. Tapi kalau kita baca selawat macam Nabi ajar tu, dia akan mendoakan juga untuk keluarga Nabi SAW. Okay, dah nampak dah tu. Ingat, selawat dia adalah doa. Okay, doa untuk siapa? Mendoakan baginda Nabi SAW. Okay, doa apa? Doa Nabi dapat apa? Allah kurnia apa? Kesejahteraan.
Kalau kesejahteraan dia pada ucapan salam. Dia dekat ucapan Allahumma sallim ala nabiyina Muhammad. Sekarang ni kita sebut tentang salawat. Betul dah tadi tu. Salawat adalah mendoakan Nabi SAW. Lepas tu kita kata berilah salawat. Mendoakan Nabi, betul. Tapi doa apa? Mendoakan Nabi dapat apa? Dikurniakan apa? Ha. Kurniakan dekat yang tinggi. Berkat. Berkat tu dia ada dekat berkat tadi. Doa berkat lah. Dekat sekarang dia kan ada dua lafaz kan. Selawat kalau betul dia selawat yang Allahumma salli dengan Allahumma barik, betul tak? Kan ada dua kalimah tu. Salli, selawatkan dengan berkat. So salawat dengan berkat ni ada perbezaan. Salawat dan itu daripada silah Salawat lah. Ustaz. Silah menghubungkan kan. Ada perkaitan sikit-sikit lah, tapi apa makna dia sebenar? Doa Nabi untuk apa? Inilah. Maksudnya macam ni. Kita baca salawat, kita kan baca salawat kan. Ya Allah, sampaikanlah salawat. Maksudnya kita doa kepada Allah melalui ibadat salawat tu. Salawat tu adalah doa. Doa apa? Doa Nabi dapat apa? Kalau dalam doa lepas azan kita faham. Doakan Nabi diberikan apa? Wasilah. Betul. Fadilah, keutamaan. Lepas tu maqam mahmud. Gaya terpuji. Tapi selawat tu doa apa? Ini kerja rumah pada tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz, saya jawab ya Ustaz. Ya, Kak Mazidah. Kita kena belajar, Kak. Tapi okey, saya baca ya. Okey, Kak. Cakap. Ianya adalah permohonan kita kepada Allah Betul. supaya memberikan keutamaan dan kemuliaan kepada baginda Rasulullah. Dengan berselawat, kita juga mengakui kerasulannya dan mengakui kebenaran ajaran yang dibawa oleh baginda. Masya Allah, Kak. Okey. Okey. Minggu depan, saya akan terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan selawat kan. Okey, kalau saya tanya soalan lain soalan ya. Inilah sudah. Kalau kita selawat sekali kepada Nabi, Allah selawat tak kat kita? Selawat. Okey, malaikat selawat tak kat kita? Selawat. Okey, persoalannya adalah Allah selawat dekat kita tu apa? Apa maknanya? Malaikat tu selawat kita apa maknanya? Okey, saya nak tanya. Allah berselawat tak kepada Nabi? Selawat. Selawat. Malaikat berselawat tak kepada Nabi? Ya. Okey, itu dan surah apa? Tak ingat. Al-Ahzab kan? Ayat 56 kan? Persoalannya adalah Allah selawat kepada Nabi tu maknanya apa? Doa ke? Takkan Allah berdoa pula untuk Nabi? Betul tak soalannya? Malaikat pun berselawat untuk Nabi. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat selawat kepada Nabi ni, dia doakan Nabi ke? Kita ni orang beriman, memang kena berselawat pada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Nampak? 3 dah. Jadi selama ni kita berselawat, doakan Nabi. Ialah doa apa? Minta Nabi dapat apa? Okey. Ada di antara yang kata angkat darjat Nabi. Okey. InsyaAllah, persoalan ini kita akan rungkaikan minggu hadapan. Ikuti dia secara bersiri. Betul tak? Betul tak kalau saya tanya soalan tu? Pernah tak orang tanya soalan macam tu kata tuan perempuan? Tak pernah orang tanya soalan macam tu ya? Tak pernah. Tak pernah? Okey. InsyaAllah minggu depan kita jawab. Okey, saya jawab satu soalan dekat dalam ruangan chatting ni. Ada yang kata lafaz wasallim tu menepati selawat kata Nabi ke? Okey, jawapan dia benar. Macam ni. Dalam selawat ni, kita bukan kena selawat je tau. Kita kena ucapan salam.
Dia dekat surah Al-Ahzab ayat nombor 56 tu. Ayat nombor 56 tu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim taslima. Dia kena selawat dan salam. Sebab tu dalam kita baca dalam selawat masa tahiyat akhir, dia ada salawat, dia ada salam. Dia bukan salam je. Dia perlu ada selawat juga. Dia tak perlu selawat je, dia perlu ada salam juga. Iaitu berdasarkan ayat Quran, ayat nombor 56 surah Al-Ahzab. InsyaAllah nanti saya akan bagi nota khusus untuk tadabbur ayat nombor 56 surah Al-Ahzab. InsyaAllah kita sambung minggu depan ya. InsyaAllah. Sebab tuan-tuan mungkin ada kelas yang lain, 9:30, jadi cukup 1 jam. Kita bincang tentang selawat dan salam. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan. Kita akan lebih mendalami, kita akan lebih dapat huraian lebih lanjut insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah